welcome back to Zaf Channel guys. Kita masih lagi dalam malam puaka. Aku harap semua geng-geng puaka korang berada dalam keadaan ceria dan terhibur. Di samping subscriber baru, aku nak ucapkan terima kasih kerana sudi hadir dan menonton malam puaka. Kepada korang semua yang masih belum lagi tekan button subscribe, silalah tekan button subscribe dan jangan lupa tekan juga bell notification tu supaya setiap kali aku upload video baru korang akan dapat tahu. Dan hari ni guys, ting 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 ting, macam opera Cina. Sebab apa? Sebab hari ni lah korang dah boleh tekan dah button kat bawah tu, join now geng puaka membership. Jadilah salah seorang geng puaka. Korang akan dapat pelbagai jenis stiker. Stiker Kak Ram pun ada juga. Korang boleh pakai kat ruangan komen tu, gambar Kak Ram yang macam tu apa semua kan. Dan insya-Allah Kak Ram bakal selalu muncul kalau korang join membership. Dan banyak lagi lah benda-benda menarik yang kalau Zaf nanti dah ada merch, dah ada topi, dah ada baju, korang akan dapat diskaun dan hadiah-hadiah yang menarik insya-Allah. Jadi aku ucapkan terima kasih kepada yang sudi join, yang sudi tekan button membership tu. Sebelum tu kita teruskan malam ni kisah di antara Wahidah dan Fauzi. Kisah yang penuh dengan emosi. Dan sebabkan hari ni hari aku launch geng puaka membership, aku ada surprise untuk korang. Apa surprise tu? Kita teruskan guys dalam malam puaka. Kemana saja wah sini, tak kira masa wah sini. Amboi, nyanyi lagu. Apa khabar semua geng-geng puaka? Kenapa Kak Ram nyanyi? Suka hati kita lah nak nyanyi. Tengok je lah, dah nak sangat kan. Zaf cerita ramai betul yang minta Kak Ram ni. Yalah biasalah, semenjak 2 menjak ni Zaf dah start famous apa semua. Kak Ram muncul lah. Itu pun ada juga kat ruangan komen tu cakap, Zaf dah makin power lah, dah boleh beat Kak Ram. Banyak cantik korang ni. Pantang kasih Chan lah. Tudung ni pun. Hari ni sebelum kita mula cerita ni, Zaf dah start membership dah. Apa lagi? Hijau lah kan nama tu kan. Join membership tu, dapat juga stiker Kak Ram muka yang macam tu kan. Dapat stiker tu, guna stiker tu. Dah orang kasih free tu, pakai je lah kan. Dan jadi membership ni yang untungnya, dekat membership tu lah Kak Ram nanti silap-silap dah tak perform dah. Untuk yang free-free ni tak ada dah. Kita dah level-level diva ni, kenalah jadi membership. Nak tengok kita ni ingat apa? Free macam tu je. Tak boleh macam tu. Okey, malam ni kenapalah yang Kak Ram nyanyi lagu Wahidah tu kan? Sebab kisah pada malam ni nak diceritakan berlaku kepada Wahidah dan juga laki dia Fauzi ni. Wahidah penyanyi tu ke kepala otak kau? Bukan Wahidah penyanyi tu. Geram pula kita. Ini Wahidah lah, bukan nama sebenar. Wahidah ni ada kisah seram, ada kisah kehidupan dia yang boleh dikongsikan untuk pengajaran korang semua ni. So kalau dah bersedia tu, Kak Ram nak bersiap-siap dulu. Sebab apa? Sebab terkejut ni kan. Tapi sebelum nak bersiap tu, Kak Ram nak cerita sedikit. Wahidah ni merupakan seorang pekerja dekat salah satu pasar raya yang agak terkenal. Korang fikir sendirilah. Mungkin Giant, mungkin Hero, kalau tak pun apa Lotus ke apa kan. Suka hati korang fikir je sendiri. Tetapi Wahidah ni dah bekerja kat pasar raya tu kau dah 2 tahun dah kira dah memang senior lah. Tiba-tiba pula si Fauzi ni apply kerja, masuklah dalam pasar raya yang sama. Jadi si Fauzi dan Wahidah ni merupakan rakan sekerja. Apa hal aku hari ni macam apa ni menari zapin pula ni. Geram pula. Okey, so Wahidah ni pada awalnya dia kerja macam biasalah. Ada pula pekerja baru bernama Fauzi ni masuk department yang urus-urus barang tu, susun-susun barang, stokis lah orang cakap. Stocking apa tah kan, yang cek-cek label apa semua tu. So bekerja lalu berkenalan lah. Disebabkan Wahidah ni dia dah senior, dah 2 tahun dah kerja kat pasar raya tu. So apa-apa yang Fauzi ni perlukan memang kena tanya kat Wahidah ni lah. Jadi sebabkan dah berkenalan macam tu, Wahidah ni pun dah mulalah orang cakap gatal sikit, timbul lah bibit-bibit cinta. Dia dah nak mula mengorak Fauzi tu. Fauzi ni pula tengok Wahidah ni cantiknya
Jadi selepas habis kerja je dah selalu jumpa kat tempat kerja je. Tapi lepas habis kerja dah pergi berjalan sama, setiap malam teks kan. Dah dilamun cinta lah orang cakap. Tak lama lepas dilamun cinta tu, mulalah ke alam perkahwinan. Fauzi ni berkenalan dengan Wahidah ni kejap je, dalam setahun lebih je. Terus kau nak jadikan pasangan hidup. Itulah yang bagusnya. Bukannya bercinta lama-lama, lepas tu tak jadi. Bila tak jadi, frust pula kan. Nak bunuh diri lah, apalah. Hidup aku dah tak berguna lah. Kepala otak kau lah. Mana boleh macam tu. Kalau bab cinta ni, kita ni bab perasaan. Mana boleh paksa. Jadi apabila dah berlangsungkan perkahwinan tu, kerja pula dekat tempat yang sama. Awal-awal perkahwinan tu biasalah, 2 ekor ni pula muda lagi. Wahidah ni baru berusia 26 tahun. Dan si Fauzi ni pula baru 28 tahun. 2 tahun je beza. Jadi biasalah perkahwinan orang muda ni kan. Hidup tu orang cakap baru nak stable, baru nak kukuhkan kewangan tu, menyewalah dekat flat. Flat tu flat kecil je kau. Macam studio, macam sangkar kucing je kan. Ada 2 bilik je. Satu bilik tu si Fauzi dan Wahidah ni jadikan bilik tidur. Yang lagi satu tu sebab nak feel kaya sikit kan. Tengok pula Kim Kardashian tu ada walk-in closet yang orang cakap bilik tu khas dijadikan tempat letak pakaian si Fauzi dan Wahidah tu. So walaupun duduk flat, tetapi taste dia kalah Kak Ram. Nak rasa macam macam diva lah kononnya kan. Macam kita ni dah biasalah walk-in closet Kak Ram je ada 8 kau. Kau boleh. So awal-awal kan budak-budak muda ni baru kahwin, biasalah susah lah sikit. Apabila susah tu orang cakap kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Terpaksa ada masa tu dah hujung-hujung bulan tu si Fauzi dan Wahidah ni terpaksa ikat perut. Tetapi yang Kak Ram pujinya, bagusnya si Fauzi ni ingin menghalalkan Wahidah ni. Dia tak nak bawa anak dara orang ni ke hulu ke hilir. Dah macam kahwin kan, budak sekarang kan suka macam tu. Belum kahwin lagi dah pegang tangan I love you forever lah. Baru sebulan kahwin dah ada manseri. Kepala otak dia lah. Geram pula kita ni kan. Kenapa Kak Ram marah sangat ni? Marah lah. Orang tengah bercuti tiba-tiba Zaf call. Kak Ram muncul lah Kak Ram, geng puaka ni. Saya buat membership ni kan. Nanti tak ada siapa nak join. So Kak Ram dah galak kan ni. Nanti Zaf bayar lah Kak Ram lebih. So sementara Kak Ram rehat sekejap kan. Korang join membership tu dulu kan. Tekan button kat bawah ni. Jadi lepas ni baru Kak Ram teruskan apa masalah sebenar di antara Fauzi dan juga Wahidah ni. Cabaran. Cabaran ni yang kita nak sembang sedikit. Cabaran untuk orang yang berkahwin muda ni macam-macam. Daripada segi ialah kau baru nak bertapak, orang cakap, baru nak membina satu kehidupan mahligai jiwa raga yang penuh indah apa semua. Duit tak cukup. Kadang-kadang tu kais pagi makan pagi lah macam Kak Ram cakap tadi. Dah hujung bulan tu Maggi je lah si Fauzi dan Wahidah ni makan. Sebab apa? Sebab masalah ekonomi. Sekarang ni ayam mahal, semua mahal, minyak lah apa semua. Lagi pula si Fauzi ni okok. Lagilah okok kan. Dah berapa ringgit sekarang ni? 17-20 ringgit dah. Jadi berlakulah pergaduhan. Orang cakap tu asam garam perkahwinan lah. Sedangkan yang tua pun kalau kahwin asyik bergaduh, asyik bertengkar je kan. Sebabkan rumah tangga tu tak stable. Ni kau pula kau kahwin time muda, terpaksa lah menanggung dia. Sebabkan tanggungjawab tu. Tapi Fauzi ni yang bagus ni, yang Kak Ram nak puji dia ni seorang lelaki yang bertanggungjawab. Sebab apa? Sebab dia utamakan Wahidah ni. Silap-silap ada masa tu Wahidah ni dia tak keluar duit pun. Walaupun orang cakap tanggungjawab tu memanglah laki kena tanggung semua. Ini pun jadi perdebatan juga. Perlukah isteri membantu seorang suami? Kalau zaman sekarang ni betul lah ansur lah orang cakap. Memanglah laki tu tak boleh minta. Tapi kena faham kan. Perempuan ni pun kena faham kan. Kau duduk rumah flat janganlah kau minta nak makan steak lah, nak makan pergi 200-300. Memang tak mampu lah si Fauzi ni. Itu pun jadi isu. Bergaduh lah. Sampai bila kita nak duduk rumah flat lah. Kenapa kehidupan kita macam ni? Kalau tahu dulu, tak payah nak kahwin awal. Kita kahwin nanti-nanti je. Sampai macam tu Wahidah ni pernah cakap kat Fauzi. Manalah Fauzi ni tak terasa kan. So jiwa seorang suami tu, Allahu Akbar. Macam bontot ayam Wahidah ni punya mulut lah. Setiap kali balik je mesti ada je isu. Mesti ada je benda yang nak gaduh kan. Kadang-kadang tu benda tu sehinggakan lagi pula cabaran tu. Kalau korang nak tahu, yang paling mencabar, laki bini kerja kat tempat yang sama. Lagilah pening kepala, na'uzubillah kau.
Sebab apa? Sebab kan kalau boleh profesional tak apa. Tapi ni jenis yang tak boleh profesional sehingga kan masalah di tempat kerja bawa ke rumah dan berlaku juga pertengkaran. Dan biasalah kerja pasar raya ni, kita ni orang cakap direct contact dengan customer kan. Apa yang customer nak kita kena layan. Jadi Fauzi ni menjalankan kerja dia dengan penuh amanah. Adalah satu hari tu, orang ni perempuan ni cantik pula datanglah pasar raya tu. Dia nak beli ayam tapi tak tahu ayam mana kan. Dia dah pusing-pusing tak tahu. Dia tanyalah Fauzi ni untuk tunjukkan, cik, mana ayam saya cari dah ni. Dah dekat 2 jam dah saya pusing pasar raya ni kan. Besar betul pasar rayanya. Perempuan ni pusing-pusing tak jumpa. Jadi Fauzi ni sebagai salah seorang pekerja kat pasar raya tu, tunjuklah perempuan ni, sini puan, saya tunjukkan ayam sebenarnya dekat belakang tu. So berjalan. Sambil berjalan tu nampak pula Wahidah ni, si Fauzi ni tunjuk dekat customer perempuan tu berjalan seiring kan. Jadi juga isu Wahidah ni kat rumah, amboi. Abang ni saya nampak tadi kat pasar raya, kalau perempuan je terhegeh-hegeh ikut bontot tu. Kalau laki tu tak ada pula. Fauzi ni cuba menerangkan kat isteri dia ni, ya Allah sayang, bukan kita ni kerja pasar raya. Saya tak boleh elak customer tu tanya saya mana tempat ayam, mana yang dia tak tahu jalan apa semua. Saya tunjuk je lah. Takkan itu pun awak nak jealous. Wahidah ni pun cakap lah, saya ni isteri awak, memanglah saya jealous. Kalau laki tu saya nampak awak tunjuk je. Pernah je laki tanya awak, mana coklat kan, awak tunjuk je, abang pergi je dekat row sana tu. Tapi kalau perempuan sanggup tu, siap berjalan, sini kak saya tunjukkan ayam. So bergaduh, perkahwinan tu tak best lah, tak indah lah, tak seperti yang Fauzi ni harapkan. Tapi itulah masalah dia, bila time bercinta je indah je semua, orang cakap kentut pun tak bau apa semua kan. Tapi bila kahwin kau dah tak nak bersiap dah. Wahidah ni pun satu hal juga. Geram pula kita ni, isteri-isteri pun janganlah sebelum kahwin tu duduk macam puteri kau bermakeup apa semua. Tapi ini kalau depan TV pakai kain pelekat je. Kadang-kadang ni pakai bedak sejuk lah apa semua, putih muka. Mana suami tu nak terpegun kan? Mana suami tu tak keluar rumah? Lagi pula macam Wahidah ni asyik marah je si Fauzi ni. Jadi setiap kali pertengkaran, korang bayang betapa baiknya si Fauzi ni, sebabkan tak nak Wahidah ni jadi seorang isteri yang derhaka. Dia tak nak marah si Wahidah ni. So setiap kali diorang bertengkar, setiap kali Wahidah ni menengking si Fauzi ni akan cuba keluar rumah supaya Wahidah ni dapat tenangkan diri dulu. Sebabnya Fauzi ni tak nak pertengkaran tu bertambah besar, sehingga kan dia yang paling takut tak naklah sampai Wahidah ni menjadi seorang isteri yang derhaka kepada suami. Allah, itu lagi seram sebenarnya kan. Jadi isteri-isteri tu cubalah layan suami korang baik-baik. Kadang-kadang sampai ke tahap ni pun Kak Ram cerita ni, dah rasa macam ceramah laki bini pula kan. Mana cerita seram dia? Sabarlah, ini nak masuklah serap ni. Selepas dah lama bertengkar macam tu, adalah satu hari ni Wahidah pun melepaskan kemarahan dia. Dia bagi tahu kepada laki dia si Fauzi ni apa yang dia tak puas hati sebenarnya. Wahidah ni cakap kat Fauzi, abang, cubalah abang usaha keras sikit. Tengok kawan-kawan kita tu rumah besar dengan dah beli kereta, daripada motor beli kereta. Ni abang tak ada lah, terhegeh-hegeh. Kadang-kadang tu naik motor abang tu, mungkinlah abang fikir saya ni seorang isteri yang asyik pokpek je kan. Tapi tolonglah faham, kadang-kadang tu kalau hujan apa semua, lenjun saya ni, saya dah make up cantik-cantik apa semua, sekali naik motor buruk abang tu habis semua. Ni lagi satu saya nak komplain ni. Tengoklah abang, tengoklah ni. Siap-siap angkat kau. Wahidah ni siap angkat tunjuk. Nampak ni, mana bang kemas. Orang lain tu ada juga isteri, ada juga susah diorang. Tapi saya faham, laki diorang usaha, ini tak ada. Lagi satu dah kahwin pun orang suruh beli cincin belah rotan. Abang ni bodoh betul lah. Sampai ke tahap itu Wahidah ni dah tak boleh pendam dah. Saya dah tak larat lah bang hidup susah macam ni. Abang ni pun orang suruh beli cincin belah rotan, belilah emas yang murah-murah. Itu maksud dia, bukannya cincin rotan. Ini time kahwin abang beli cincin rotan. Saya tak tahan lah dapat laki macam kau ni. Lalu Fauzi pun selepas bertubi-tubi kena marah dengan si isteri dia, dengan Wahidah ni yang langsung tak menjaga air muka seorang suami tu, Fauzi ni untuk pertama kali terlepas cakap. Kak Ram puji betul sifat kesabaran dia ni. Kalau Kak Ram memang settle dah Wahidah ni kan. Aku lampang muka tu satu kali. Menjawab sangat kan. Lalu Fauzi pun marah si Wahidah ni. Fauzi cakap, sayang, jangan biadab boleh tak?
ini saya dah cukup sabar dengan awak selama ni. Selama ni apa kemahuan awak saya cuba usaha. Lagi satu, saya bukan tak usaha, saya usaha, tetapi rezeki itu semua milik Allah. Kita cuma mampu bertawakal. Saya kerja siang malam seperti mana yang awak nak. Dan kalau saya kerja lebih pun, awak bukan boleh dengan cemburu buta awak tu. Dengan customer, awak boleh maki customer apabila saya melayan customer, padahal saya jalankan kerja saya je. Dan sepatutnya seorang isteri tu, untuk berkat rumah tangga tu, awak ni Wahidah weh, doakan saya, doakan supaya suami awak ni, supaya perkahwinan kita ni diberkati, dimurahkan rezeki. Bukannya siang malam asyik bergaduh je macam ni. Manalah saya tahan. Dan selepas daripada Fauzi pula dah melepaskan segala kemarahan dia untuk pertama kali, sebabkan kesabaran dia tu, orang cakap ada batasan dia. Wahidah ni dah melebih-lebih. Dan kalau korang nak tahu, lagi melampau, lagi panaslah hati si Wahidah ni. Lalu dia terus cakap kat laki dia perkataan yang seorang isteri tak patut, tak perlu dan memang tak boleh cakap kat seorang suami. Wahidah ni cakap, engkau ni memang celaka betul lah kan. Engkau dah pandai menjawab cakap aku selama ni engkau senyap je kan. Oh, sekarang ni dah pandai menjawab. Aku ni jadi isteri engkau, sepatutnya kau layan aku macam pemaisuri. Engkau nak aku layan kau macam raja, memang tak dapat lah. Tengoklah apa je yang kau belikan untuk aku. Kalau kau nak seorang isteri yang layan kau seperti raja, yang macam hamba kau pergi kahwin dengan betina lain lah. Aku menyampah lah dengan kau ni. Lalu Fauzi pun menitiskan air mata dia. Dia tak sangka, dia rasa seolah-olah dia tidak berjaya menjadi ataupun menjalankan tanggungjawab sebagai seorang suami. Dia rasa dia dah gagal pada masa tersebut. Lalu Wahidah pun cakap dekat Fauzi ni, kalau engkau Fauzi nak aku jadi happy, kau nak aku turut segala kemahuan kau, mulai daripada saat ini, apa yang aku buat engkau jangan larang. Sekarang ni engkau buat hal kau, aku buat hal aku. Kau nak sangat kan rumah tangga kita bahagia kan? Okey, fine. Wahidah ni cakap, mulai daripada hari ni, aku Wahidah akan buat ikut suka hati aku. Engkau jangan nak halang aku. Terus Wahidah ni berlari masuk dalam bilik. Geramnya lah. Si Zaf ni pun satu juga. Cerita-cerita macam ni yang mengganggu emosi Kak Ram ni. Mengganggu kan. Mengganggu emosi Kak Ram ni. Manalah Kak Ram tak geram macam ni. Saja je korang ni pun sukalah Kak Ram maki-maki apa semua kan. Wahidah ni, kalau korang nak tahu, sejak daripada hari itulah titik permulaan sepatutnya Wahidah ni berubah jadi isteri yang lebih soleha, yang menuruti, yang melayan sebagai seorang isteri yang baik, kepada na'udzubillah bertambah teruk, bertambah huru-hara perkahwinan di antara Fauzi dan juga Wahidah ni. Air yang tenang jangan disangka tak ada buaya. Itulah pepatah yang amat sesuai Kak Ram kasihkan kepada perkahwinan di antara Fauzi dan Wahidah ni. Sebab apa Kak Ram cakap macam tu? Disebabkan sejak daripada pergaduhan diorang yang hebat tu, pergaduhan yang teruk sangat tu, si Wahidah ni dah tak memarahi si Fauzi macam dulu dah. Dah tak ada dah maki hamun. Tetapi sure korang ingat, semuanya okey kan? Okey lah tu Kak Ram, apa yang kecoh sangat kan? Sabarlah, orang nak cerita lah ni. Tudung ni pun. Kalau korang nak tahu kenapa Wahidah dah tak maki dah si Fauzi ni, disebabkan boleh dikatakan setiap kali hujung minggu je diorang ni cuti Sabtu Ahad, tetapi Wahidah ni takkan ada dekat rumah. Selalu je keluar. Kalau keluar sama Fauzi laki dia tak apa, tetapi ni keluar seorang diri. Kadang-kadang tu yang merisaukan si Fauzi ni, dah pukul 11 lebih, ada sekali tu sampai pukul 2 pagi baru balik ke rumah. Manalah seorang suami tu tak risau kan? Isteri kau pergi ke mana? Lalu si Fauzi ni pun tanyalah isteri dia Wahidah ni. Fauzi ni tanya elok-elok je, sayang, awak ni, saya bukan nak tegur awak, saya tahu awak keluar kan cuti-cuti ni, tapi sebagai seorang lelaki, saya ada hak nak tahu awak pergi ke mana. Kadang-kadang tu tengah hari dah keluar, balik pun pukul 2 pagi. Apalah jiran-jiran yang bakal cakap kan, tengok awak ni, isteri saya keluar balik lambat macam ni, tak ke elok orang pandang.
Bila dah kena tegur macam tu, air yang senang buaya pun keluar macam tu. Ngap lah kan si Fauzi ni pun. Wahidah ni dah okey, tapi Kak Ram faham lah, dia nak ambil berat lah isteri dia kan, suka hati dia lah. Lalu Wahidah pun mula marah balik. Aku ni keluar nak tenangkan hati aku. Alah, aku keluar pun pergi karaoke kan, pergi jalan-jalan dengan member-member aku. Apa yang kau kisah sangat? Apa yang kau kecoh sangat? Nak harapkan kau nak bawa aku berjalan? Haram, tak adanya. Ini aku keluar pun supaya aku senangkan hati aku. Aku pun tak adalah halang kau. So kau tak payah nak halang aku. Tak payahlah. Kau nak jadi laki baik kononnya. Kau nak tunjuk baik kat orang ke? Kau nak cakap aku ni jahat sangat? Bila dah dengar macam tu, Fauzi pun menafikan lah. Fauzi cakap, tak ada. Saya tak cakap pun ya awak ni isteri yang teruk. Bagi saya, it's okay. Bagi saya tetap sayang awak sama je, Wahidah. Cumanya kalau boleh, janganlah balik terlalu lambat kan. Lalu Wahidah ni langsung tak mendengar pun ceramah atau tak mendengar nasihat laki dia ni. Dan tentu semua geng puaka tertanya-tanya, ke mana lah Wahidah Mangkuk Ayun ni pergi kan. Balik pukul 2 pagi sampai sehari suntuk keluar kan. Kalau korang nak tahu apa yang teruknya perangai Wahidah ni, disebabkan laki dia si Fauzi ni tak dapat memuaskan kemahuan dia, tak dapat berikan apa yang dia nak, sehingga Wahidah ni sanggup cari skandal, sanggup keluar dengan laki-laki kaya, tak kisahlah muda ke tua. Yang penting bagi Wahidah, dia boleh dapat apa dia nak. Kalau dia keluar dengan Fauzi ni, kemungkinan dia tak dapat makan steak dekat Star Hill, dia tak dapat makan makanan best dekat pavilion ke apa. Tetapi kalau keluar dengan datuk-datuk, keluar dengan anak-anak ikan dia tu kan, bolehlah beli beg baru, beli barang kemas. Tapi disebabkan dah mewah sangat hidup ni, manalah Fauzi ni tak perasan, manalah Fauzi ni lagi rasa tak sedar hati. Lalu ditegurlah oleh Fauzi ni, sayang, awak keluar ni tak apa, saya tak kisah. Tapi awak ni saya tengok barang-barang kemas awak beli dengan beg, dengan pakaian awak bukan murah-murah tu. Beg awak pun boleh bayar sewa rumah ni untuk 2 tahun kan. Mana awak dapat duit ni? Lalu Wahidah pun cakap, itu duit aku lah. Kau ni, aku semak lah dengan kau ni. Asyik nak kontrol hidup aku je. Apa yang kau tak puas hati sangat ni kan? Kadang-kadang aku balik pun aku ada belikan kau makanan kan. Bukan tak ada. Alah, sibuk betul lah. Duit gaji aku, suka hati aku lah. Nak keluar bagaimana pun. Terus kau pantang cakap lah orang cakap. Apa yang Fauzi ni cakap, ada je yang tak kena bagi hati si Wahidah ni. Kak Ram pun dah tak tahulah, pening lah kan. Geram pula Kak Ram. Dan disebabkan itulah, disebabkan perangai Wahidah yang macam itulah, gangguan mula dialami oleh Wahidah ni. Ni baru nak masuk seram ni. Geng puaka semua tanya, mana seram dia? Ini nak masuk seram. Dan seram ni jangan sampai tak boleh tidur pula. Nanti pisang kan. Dan disebabkan kita dah nak mula masuk part seram ni, Kak Ram nak rehat. Kita kasih turn dekat orang lain pula. Kak Ram tak larat lah nak cerita seram-seram ni kan. Dah malam-malam ni Kak Ram pun takut lah. So sebabkan Wahidah ni perangai dia kerap kali bertukar lelaki kan, bertukar pasangan tanpa diketahui oleh laki dia si Fauzi ni, berlakulah satu kejadian yang membuatkan Wahidah ni mula sedar yang perangai dia ni bukan membawa kebaikan, tetapi membawa keburukan kepada dia. Baru kau tahu. Itulah orang dah pesan dah kan. Jangan dah tengadah macam tu. Apa pepatah dia, Kak Ram lupalah, lebih kurang macam tu lah. Orang cakap, menyesal dahulu pendapatan, menyesal kemudian tak ada guna, lantak kau lah. Kejadian seram yang dialami oleh Wahidah ni dikatakan berlaku pada hujung minggu ataupun lebih spesifik hari Sabtu. Disebabkan Kak Ram korang tak boleh handle cerita ni, Kak Ram tu dah terganggu dah emosi dia. Tadi Zaf tengok pun dia masak pergi ke dapur sebab lapar punya pasal, menangis-nangis, siap maki lagi si Wahidah ni. Sebab perangai Wahidah ni siapa je yang boleh terima guys. Dia melayan si Fauzi tu dengan begitu teruk. Itulah ataupun aku boleh cakap itulah sebabnya balasan ni bakal menimpa Wahidah ni. Dikatakan pada hari tersebut laki dia si Fauzi ni pukul 6 petang dah keluar rumah, siap-siap dah. Dia dah bagi tahu dah si Wahidah ni awal-awal, hari ni abang minta izin kat sayang, abang nak keluar bersama kawan-kawan abang, plan nak pergi tengok wayang. Macam tu je lah. Sebab Fauzi ni pun dah lama dah tak lepak dengan geng-geng laki dia kan. Tetapi macam biasalah, Wahidah ni pergi mampuh. Kalau kau nak keluar ke apa, janji aku ada plan aku. Wahidah ni pun malam tu disebabkan dia dah ada plan,
kan, dia lagi happy apabila Fauzi ni tak ada dekat rumah. Sebab apa? Sebab dia dah plan dah nak keluar dengan seorang anak datuk ni. So pukul 8 malam tu, sementara Wahidah ni tengah bersiap-siap dalam bilik dia, dekat meja makeup tu, tengah makeup, tengah pakai apa, eyeliner, gincu apa semua, tiba-tiba masa ni Wahidah keseorangan ataupun seorang-seorang je dekat rumah flat dia tu. So dia tengah bersiap-siap macam tu, tiba-tiba Wahidah ni terdengar seakan-akan bunyi tapak kaki orang berjalan, yang suara ataupun bunyi tu datangnya daripada arah ruang tamu. So dia tengah make-up bersiap-siap macam tu kan, tiba-tiba dia terdengar macam ada orang berjalan. So pada masa ni Wahidah dia tak hirau ke pun, dia terus je make up, dia tak fikir apa. Sebab dalam otak dia, dia ingatkan laki dia si Fauzi ni masih ada dekat rumah, sedangkan dia lupa yang Fauzi ni sejak pukul 6 tadi dah keluar dah. So dia teruskan make up, dia terus make up bersiap, yelah nak keluar kan. Sekali dia dengar lagi bunyi tapak kaki tu. Cumanya kali ni tapak kaki tu seolah-olah berjalan mendekati si Wahidah ni, macam nak masuk ke dalam bilik utama tu tau. So dia dengar tak. Sebaik saja Wahidah nak memalingkan muka dia, sebab dalam hati dia ingin memarahi si Fauzi ni sebab ganggu dia tengah bersiap. Dia pusing je kepala dia. Alangkah terkejutnya si Wahidah ni sebab dia dapati betul-betul depan pintu bilik dia tak ada pun kelihatan laki dia, tak nampak pun sesiapa berada dalam rumah tu. So dia dah rasa tak sedap hati, dia pun cubalah keluar bilik, tengok di area ruang tamu tu, dan memang betul tak ada sesiapa melainkan dia seorang je dalam rumah tu. Pada masa ni Wahidah dah agak takut dah. Kalau korang nak tahu, Wahidah ni walaupun garang tetapi dia memang seorang yang penakut. Disebabkan rasa dah tak sedap hati tu, dia dah dengar bunyi tapak kaki tu, sebaik saja dia nak teruskan makeup, dia nak sambung balik makeup, dia nak bersiap secepat yang boleh. Kali ni lagi menyeramkan sebab macam yang Kak Ram cakap tadi, dekat rumah diorang ni ada walk-in closet ataupun satu bilik yang dijadikan khas untuk simpan pakaian si Wahidah dan Fauzi ni. Daripada arah bilik tu, pintu tertutup pun, seolah-olah Wahidah ni boleh dengar ada suara seakan-akan orang tengah berbisik ataupun berborak dalam bilik pakaian tu. Suara tu berbunyi teramat perlahan tapi cukup untuk membuatkan Wahidah ni tertanya-tanya suara siapa yang ada dalam bilik pakaian tu. Suara ni bunyi dia macam berbisik guys. Manalah Wahidah ni tak bertambah takut. Jadi disebabkan dia dah tak tahu nak buat apa, dia cepat-cepat berhenti makeup, dia ambil segala beg dia apa semua, terus berlari menuju ke pintu hadapan rumah. Sebaik saja dia buka pintu rumah, dia tertinggal. Pada masa ni lah dia cari dalam beg dia, rupanya dia tertinggal kunci untuk buka grill rumah tu. Kunci grill rumah tu ada dalam bilik tidur dia, dekat bilik utama ni lah. So dia patah balik secepat yang boleh, dan pada masa dia masih dengar lagi suara bisikan tu. So disebabkan takut, dia cepat-cepat capai kunci grill yang ada dekat atas meja makeup tu. Belum sempat dia keluar daripada bilik tu, tiba-tiba guys, pam! Lampu dekat rumah si Wahidah ni, satu rumah terpadam seolah-olah macam blackout. Jadi dia dah tak nampak dah jalan dia untuk menuju ke pintu rumah. So disebabkan itu, dia pun capai handphone dia, iPhone dia, dia pun buka lampu, dia buka torchlight, dia pun menyuluh-nyuluh. Dan pada masa dia berjalan menghala ke ruang tamu untuk keluar daripada rumah tu, langkah dia terhenti lagi sekali. Sebab sebaik saja dia menyuluh ke arah bawah, dia berjalan secara perlahan-lahan sebabkan rumah terlalu gelap. Diharapkan lampu daripada iPhone tu je. Dia berjalan. Alangkah terkejutnya dia apabila ada di depan langkah dia ataupun di depan mata dia ternampak sepasang kaki yang pucat tengah berdiri betul-betul di hadapan dia dekat area ruang tamu tu. Disebabkan terlalu takut, perasaan tak boleh kawal Wahidah ni, dia dah tak tahu nak buat apa. Secepat boleh dia terus berlari masuk ke dalam bilik utama, bilik tidur dia. Dia hempas pintu tu, lalu terduduk dia dekat atas katil dan menangis.
Apa tu? Apa tu? Kaki siapa tu? Alah, abang. Masa ni barulah dia teringat kepada laki dia. Masa dia dah takut, masa dia dalam keadaan terdesak ni lah, barulah dia merayu-rayu supaya Fauzi ataupun suami dia ni pulang ke rumah. Disebabkan dia terlalu takut pada masa tersebut. Dia tak tahu nak buat apa. Dalam takut-takut tu, korang bayangkan, lampu rumah masih gelap lagi ni. Harapkan lampu daripada iPhone tu je. Dalam bilik dia duduk atas katil sambil menangis tu, tiba-tiba pintu bilik dia tak diketuk berulang-ulang kali, dan lagilah bertambah takut apabila dia nak buka pintu tu. Maybe lah dia rasa dalam hati dia kemungkinan besar laki dia si Fauzi ni nak balik. Apa yang buat dia tak jadi nak buka? Sebab bunyi ketukan pintu tu diselangi dengan suara seorang perempuan tua yang teramat garau. Suara tu apabila dah ketuk pintu, tiba-tiba suara tu bercakap dekat Wahidah ni. Bukalah pintu. Tak. Bukalah pintu. Saya nak masuk ni. Lagilah Wahidah ni. Woi, takut yang teramat sangat. Lalu Wahidah ni tutup telinga dia. Sudahlah, abang. Abang, sudahlah. Jangan ganggu aku. Dia dah teramat takut. Aku boleh cakap hampir-hampir histeria. Disebabkan dia tak tahu nak buat apa dah. Pada masa ni pun dia tak terfikir untuk telefon laki dia. Dia menyuluh-nyuluh di dalam bilik dia tu, seolah-olah ingin mencari jalan keluar. Sebaik saja dia menyuluh ke arah meja makeup ataupun meja bersolek itu. Korang nak tahu apa yang Wahidah nampak? Dekat meja solek tu, dekat bangku meja solek tu, ternampaknya satu susuk tubuh wanita tua yang berpakaian serba hitam, rambut kusut masai, membelakangi si Wahidah ni. Dalam kegelapan malam tu, mengharapkan lampu daripada handphone saja, dia boleh nampak jelas susuk tubuh tu sedang duduk di dalam bilik dia, membelakangi dia. Dan secara perlahan apabila dia tergamam macam tu, dia menyuluh tu, alangkah takutnya Wahidah ni disebabkan kepala ataupun susuk tubuh nenek tua ni secara perlahan-lahan seolah-olah memalingkan muka dia untuk memandang Wahidah ni. Disebabkan dah tergamam punya pasal, air mata dia dah mengalir keluar. Mata Wahidah ni dah terbeliak. Dia seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dia nampak. Lagi sekali, secara perlahan-lahan, sebaik saja wajah nenek tua tu memalingkan muka dia memandang tepat ke arah Wahidah, alangkah takut dan tergamamnya sebab muka ataupun wajah nenek tua tu tidak mempunyai biji mata, hanya tinggal lopong yang berwarna hitam sahaja dan gigi yang pecah-pecah. Darah mula mengalir. Suara tu sempat cakap dekat Wahidah, Kenapa kau nak tinggal aku? Aku nak ikut engkau. Janganlah tinggal aku. Bam! Wahidah ni terus Allahu Akbar! Pengsan terus. Dia tak sedarkan diri, terjatuh, terbaring dia dekat atas lantai tu guys. Dan selang beberapa jam selepas daripada Wahidah dah pengsan ke atas lantai tu, baliklah laki dia si Fauzi ni. Selepas dah lepak tengok wayang, pergi kedai mamak, minum teh apa semua, berborak-berborak, Fauzi ni pun pulanglah ke rumah. Pada masa ni rumah dia dah mula dah ada elektrik, lampu dah tak terpadam dah. So sebaik saja Fauzi masuk ke dalam rumah, keadaan sunyi sepi. Dia memberi salam pun tak ada siapa yang menyahut. Dalam fikiran si Fauzi ni, kemungkinan besar macam biasalah, isteri aku si Wahidah ni, kemungkinan dia masih tengah happy-happy keluar, tengah enjoy diri dia. So si Fauzi ni pun tak adalah, pergi tandas, bersihkan diri apa semua, barulah dia masuk ke dalam bilik utama. Sebaik saja dia buka pintu bilik dia, Fauzi ni, ya Allah sayang, terus dia melurus sebab dia tengok isteri dia terbaring bersebelahan dekat lantai tu, bersebelahan katil dalam bilik utama tu. Dia terus, ya Allah sayang. Beberapa kali Fauzi ni tepuk muka isteri dia, dan terus betapa baiknya Fauzi ni, dia terus angkat
Kak Wahidah ni dan baringkan di atas katil. Pada masa ni Fauzi dah rasa takut dah. Sebab apa? Ya Allah sayang, you okay tak? Apa yang jadi kat you ni? Wahidah dalam keadaan lemah, dalam keadaan tak sedarkan diri, lalu diselimutkan oleh si Fauzi ni, dan keesokan harinya barulah Wahidah menceritakan segala-galanya dengan penuh emosi, dengan penuh air mata. Sebaik saja Wahidah ni ditanya oleh Fauzi keesokan harinya, sayang, abang nak tanya, malam tadi waktu abang balik, abang tengok sayang dah terbaring pensan dekat atas lantai tu. What happened to you? Speaking juga, Mat. Aku geram betul lah. Cerita sebelum ni pun speaking. Fauzi ni pun time ni nak speaking kan. Kerja pasal raya je. What happened to you, sayang? You okay tak? Lalu menangis-nangislah si Wahidah ni. Perkataan pertama yang keluar daripada mulut si Wahidah ni sambil memegang tangan si Fauzi, laki dia ni, Abang, ampunkan Wahidah, maafkan Wahidah, abang. Selama ni sayang derhaka, sayang seorang isteri yang derhaka kepada abang. Ampunkan Wahidah, bang. Berkali-kali dia meminta keampunan. Tapi Fauzi ni jam lah. Kenapa ni sayang? Lalu inilah yang diceritakan oleh Wahidah, apa yang dia cuba buat dan kenapa keadaan dia begitu teruk. Apa sebab dan punca sebenarnya yang Wahidah ni boleh terkena gangguan dekat rumah sewaktu Fauzi ni keluar? Kalau korang nak tahu apa yang menyebabkan si Wahidah ni kena ganggu, boleh nampak nenek tua semua tu, disebabkan kelakuan dia sendiri. Korang masih ingat lagi tak di awal video aku cakap disebabkan dia ni selalu bertukar-tukar pasangan. Dia nak bebaskan kononnya daripada genggaman suami si Fauzi ni. Dia pergi keluar dengan jantan sana, jantan sini. Dikatakan dia pun berkenalan lah. Di antara ramai-ramai lelaki tu, ada seorang lelaki yang bernama Daniel. Daniel ni lah punca utamanya kenapa Wahidah boleh terkena gangguan seteruk tu sampai pensan apa semua kan. Dikatakan ada satu hari ni si Wahidah ni macam biasalah pergi menggedik dengan si Daniel ni, keluar pergi minum apa semua, dan Wahidah ni tanpa dia sedar dia pun menceritakanlah pasal perkahwinan dia tak happy dengan suami dia. Biasalah kalau si Daniel ni dah caring dengan dia, dah berbaby sayang apa semua, manalah Wahidah ni tak cair kan. Lalu Wahidah ni pun komplain lah dekat Daniel ni, laki aku ni tak guna lah, menyusahkan hidup aku lah apa semua, sekarang ni dah pandai melawan cakap aku. Lalu Daniel pun mencadangkan satu benda yang memang aku dengar pun bapak lah dayus ataupun kejam gila Wahidah ni boleh menerima idea si Daniel ni. Daniel ni cakap, baby, kalau you nak, sebenarnya senang je. Kalau you nak tundukkan laki you tu, lagi-lagi pula laki you tu bodoh kan, lagilah senang. So Wahidah ni tanya Daniel, macam mana Daniel? I tak tahulah, I pening lah dengan laki I tu kan. Boleh ke? Ada ke cara untuk nak biar dia dengar je cakap I? Lalu Daniel pun cakap, adalah. You tak pernah dengar ke ilmu penunduk? Dah mula dah ni. So berbola lah dia dengan si Daniel ni. Daniel ni terang lah kan ilmu penunduk ni macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Dan Wahidah ni dah termakan dah kata-kata Daniel ni. Lagi-lagi pula Daniel cakap kat Wahidah ni, kalau you guna ilmu ni, jangan setakat laki you dengar cakap. Silap-silap si Fauzi, husband you tu, boleh cium tapak kaki you lah. Semua kemahuan you mesti dia akan buat punya. Dia terus jadi bodoh lah orang cakap kan. So Daniel ni pun tulislah dekat kertas, kasihlah dekat Wahidah ni beberapa ayat yang kononnya mantra lah supaya Wahidah ni boleh gunakan terhadap si Fauzi ni. So pada masa tu Wahidah ni bodoh-bodoh juga, dia tak tahu apa semua kan. So dia pun tengok, I nak kena baca ke benda ni nanti? Daniel cakap lah, kenalah baca. Time you nak sediakan breakfast untuk laki you ke apa kan, you baca je ayat ni. Cuba you baca sekarang. Daniel cakap lah, suruh you baca sekarang. So Wahidah ni dia tak ada fikir apa. Pada masa tu dia fikir, nantilah I baca kan. Bacalah sekarang. Daniel ni pujuk lagi. Kang, nanti silap-silap you salah baca ke apa, biar I dengar dulu. I boleh betulkan supaya jampi ni jadi. So disebabkan Daniel dah cakap kat Wahidah macam tu, dekat kedai makan ni Wahidah pun baca dan mantra tu berbunyi macam ni. Dengan perjanjian ini, aku bersetuju untuk mengambil engkau sebagai khadamku, dan aku ingin engkau menurut segala perintahku
kerana aku akan menjadi tuanmu. Bam, Daniel terus cakap perfect. Macam director, Mat. Macam director filem tu. Perfect, sayang. Tepat you baca tu. Yes, nanti you baca benda ni dekat rumah kan. Nanti sure laki you, si Fauzi tu mesti ikut cakap you punya lah. So Wahidah ni pun dah termakan dah. Cumanya apa yang dia tak tahu, mantra tu bukanlah mantra untuk menundukkan suami, bukan mantra untuk memperbodohkan si Fauzi ni. Yang bodohnya dalam cerita ni adalah si Wahidah tu. Rupa-rupanya Daniel yang dia kenal baru sebulan 2 ni telah mengamalkan satu ilmu hitam, dan perjanjian yang Wahidah baca tu merupakan perjanjian tukar kadam ataupun tukar tuan. Daniel ni dah tak nak dah jin peliharaan dia ni, dia dah tak nak bela, dia dah tak sanggup nak kasih makan. Disebabkan itulah bila Wahidah baca, terjadinya satu perjanjian yang bermaksud sebaik saja Wahidah baca dengan penuh jiwa raga, Wahidah telah pun tanpa dia sedar menjadi tuan baru kepada kadam milik si Daniel ni, guys. Dan segalanya terbongkar apabila si Wahidah ni menceritakan keadaan sebenar, kenapa dan apa yang dia cuba buat terhadap si Fauzi ni. Lalu Fauzi pun na'udzubillah. Nasib baiklah Fauzi ni seorang lelaki, seorang suami yang baik. Lalu dia pun pergi mendapatkan rawatan. Selepas mendapatkan rawatan, berjumpalah ustaz apa semua untuk memulihkan keadaan isteri dia ni. Ustaz itulah yang bagi tahu Fauzi dan juga Wahidah ni tentang perjanjian kadam tu. Lalu ustaz tu pun memutuskan perjanjian tu supaya Wahidah ni tidak perlu menanggung seksa. Ada pula kadam jin, kau nak kena bela pula. Dah lah tak ada anak, tak pasal-pasal kau bela pula si anak jin kan. Bodoh betul Wahidah ni. Dan selepas daripada tu, akhirnya alhamdulillah perkahwinan si Fauzi dengan Wahidah ni, Wahidah telah pun bertaubat dan akhirnya dia melayan seperti mana isteri-isteri lain. Dia layan Fauzi dengan penuh kasih sayang, dengan penuh hormat, dan itulah kelakuan seorang isteri yang sebenar. Patut melayan suami seperti raja, dan juga suami pun perlulah melayan isteri bagai permaisuri. Tetapi sehingga ke hari ini aku dapat berita bahawa Wahidah dan Fauzi ni masih lagi tidak mempunyai cahaya mata. Jadi Zaf Channel dan juga geng puaka semua, marilah kita berdoa semoga Allah memberi rezeki seorang anak, seorang cahaya mata yang kemungkinan akan menceriakan hubungan suami isteri antara Fauzi dan juga Wahidah. Jadi itulah dia guys, kisah pada malam ni di antara Wahidah dan juga Fauzi. Penuh emosi sehingga Kak Ram pun dah tak boleh handle emosi dia. Zaf pun sama juga, dah hampir terkantoi dah tadi. Tetapi aku harap semua geng puaka korang dapat pengajaran dan terhibur daripada kisah malam ni. Jangan lupa guys, hari ni adalah hari geng puaka membership. Kepada yang dah jadi member kat tepi ni, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Korang amat membantu Zaf Channel untuk berkembang maju, dan insya-Allah kita menjadi sebuah keluarga geng puaka yang hebat dan ceria di seluruh dunia. Tiba mat. Kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang guys. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum. Bye bye.